untuk saya mengulas sedikit tentang status daripada seorang ulama PAS. Kita nak ulas jugalah, dah lama tak ulas status dia. Kesian juga dia, tak ada orang nak layan. Berkenaan dengan beberapa pandangan pemimpin PAS yang saya lihat semakin lama semakin merapu, semakin lama semakin menunjukkan belang PAS itu yang sebenarnya. Dan saya faham di antara beberapa pimpinan itu ada yang telah pun tewas di dalam pemilihan PAS di cawangan ataupun kawasan masing-masing. Jadi ada yang masih lagi belum mengadakan mesyuarat mereka, pemilihan mereka, dan mereka cuba gunakan suatu kempen pemilihan parti masing-masing untuk nak jadi hero pada PAS lah. Jadi cara nak jadi hero dalam PAS ni kena tunjukkan mereka ini adalah pahlawan Islam, ya, seorang mujahid. Cara nak tunjukkan mujahid dan juga pahlawan Islam mudah saja dalam PAS ni, ya, kutuk DAP, maka kamu akan dianggap sebagai seorang mujahidin. Itu cara berdakwah di dalam PAS, hikmah yang ditunjukkan oleh PAS, ya. Salah seorangnya adalah Mokhtar Snake. Bila sebut Mokhtar Snake, dia memang popular lah kan, seorang glamour, seorang pimpinan yang glamour di Pahang dan juga di peringkat kebangsaan. Bukan kerana perjuangannya ataupun bukan kerana buku-buku kitab yang dikarangnya, ya, bukan kerana ilmunya, tetapi banyak perkara yang menyebabkan nama Mokhtar Snake ini seorang yang begitu popular lah, ya, semenjak diperkenalkan oleh rakan kita Alex, ya, dalam isu sejarah fikah, bukan kitab fikah, ya, fikah, dan juga dalam isu Lina, bagaimana welfare memecut daripada sesial minyak. Inilah Mokhtar Snake, ya, seorang yang glamour, saya kata glamour lah. Dan saya berminat untuk mengikuti status beliau kerana kalau kita nak mencari ilmu agama, kita tidak boleh rujuk kepada status beliau, kita kena rujuk kepada sumber-sumber yang lain lah. Tetapi kalau kita nak mencari kebodohan ataupun nak mengenal kebodohan seseorang, saya sarankan kepada saudara-saudara untuk rajin-rajin lah jengok status Mokhtar di UP. Jadi anda boleh lihat sendiri bagaimana penyakit kebodohan itu sememangnya memang sukar lah, ya. Jadi nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita dielakkan daripada Tuhan, bukan saja daripada penyakit COVID-19, tetapi penyakit yang lebih bahaya sekali adalah penyakit kebodohan yang seperti mana yang kita lihat di dalam status Mokhtar Snake ni. Saya nak tunjuk dengan saudara, saya jawab dua status saja, banyak status dia, ya. Saya nak ambil dua status yang saya rasa status yang paling bijak lah. Sebelum tu saya nak, tanpa berdengar lagi, saya nak keluarkan kepada saudara, saya nak tunjukkan sekejap, ya, saya tunjukkan mana dia. Saya tunjukkan satu status yang saya baca di dalam status Mokhtar di UP, dan kita akan ulas lah sekejap lagi, ya, kita akan ulas status ni supaya saya tidak dikatakan orang yang memfitnah seorang ulama su, ya, nanti orang kata saya fitnah ulama su pula. Jadi saya tunjukkan kepada saudara. Okey, cuba baca ni, ya. Ini yang disiarkan pada 20 Oktober. Apa kata dia? PAS kena terus menentang kemungkaran yang ada dalam kerajaan sekalipun PAS hanya ada 18 suara saja. Dia sedar dia ada 18 orang ahli parlimen saja, ya. Okey, bermakna dia minoriti lah dalam kerajaan PN ni, dalam kerajaan pengkhianat ni. PAS adalah minoriti, itu kita faham, ya, sebab dia memang tidak menang besar. PRU 14 yang lalu dia bertanding, tak salah saya, 160 kursi parlimen. 160 kursi parlimen. Suatu dalam kempen dia kata PAS akan bersendirian, PAS kuat bersendirian, Tuhan akan tolong kita, malaikat akan mengundi untuk kita, maka kita bertanding 160 kursi parlimen, ya. Dan keputusannya 160 kursi yang ditandingi, PAS hanya menang 18, nak kata separuh, suku. Betul lah, ya. Itu level PAS, level PAS bila bersama dengan Pakatan Rakan-Rakan yang lain, bagaimana kualiti dia. Bila dia bersendirian, bagaimana kualiti dia, kita saksikan, itu fakta yang kita tunjukkan kepada tuan-tuan. Dia kata sekalipun PAS dipersalahkan atas kemungkaran yang kerajaan buat, PAS tidak boleh keluar dari kerajaan sama sekali.
Yang sebenarnya orang tak persalahkan dia berada dalam kerajaan tu. Orang tak persalahkan dia atas adanya judi, adanya arak. Kita tak salahkan PAS, ya. Jadi Motasnet jangan tunjuk bodoh lah. Sama ni kita tak salahkan PAS, ya. Arak dia ada tanah Melayu ni sebelum PAS wujud lagi, ya. Sebelum PAS ni dia wujud tahun 1951. Sebelum tahun 1951, arak dah ada dekat tanah Melayu ni, ya. Arak dah ada dah. Dah ada orang minum arak tanah Melayu ni. Jadi kita tak salahkan dia. Ya? Apa yang kita salahkan? Yang kita salahkan sikap dia. Sikap dia di dalam isu arak. Sewaktu kita jadi kerajaan PH. Ya? Bermakna waktu kerajaan PH juga tidak terlibat. Bukan PH tu yang tanda tangan kilang arak. Kilang Kasbah di Shah Alam tu yang meresmikannya Google lah. Pemimpin mana? Kalau bukan pemimpin UMNO. Siapa dia Parti UMNO? Parti UMNO adalah rakan sekutu PAS. Itu fakta Motasnet, ya. Jadi Motasnet ini kena banyak mengaji sikit. Kalau buka kitab hikam tu, yang kamu mengaji kat pondok tu, kitab hikam dia tak cerita siapa yang resmi kilang arak ni. Ya? Jadi kena buka lah kitab lain. Ya? Nak jadi ulama yang berpolitik, jangan hanya mengadap buku kitab hikam ataupun buku tentang mandi wajib. Ya? Buka lah buku-buku pengajian ilmu-ilmu yang lain. Banyak kita boleh cari. Google, siapakah yang resmikan kilang arak? Siap ada gambar lagi. Iaitu salah seorang pemimpin UMNO. Siapakah UMNO itu? Ya, bukannya Parti Komunis. UMNO itu bukan sekutu DAP. UMNO itu sekarang adalah sekutu kepada kerajaan PAS. Sekutu kepada kerajaan Mentas sekarang. UMNO juga adalah kawan kepada PAS. Kawan takyun PAS di dalam Mufakat Nasional. Ya? Itu kena ingat. Bermakna yang meresmikan kilang arak, kilang yang besar di Shah Alam itu adalah oleh pemimpin UMNO. Ya, Parti UMNO itu adalah kawan PAS, takwun PAS sekarang ni. Ya, Motasnet ya. Kena rajin sikit buka. Kalau cari dalam kitab hikam tu takkan jumpa. Memang takkan jumpa. Sampai kiamat takkan jumpa. Takkan tercatat dalam kitab Al-Hikam tentang siapa yang resmi kilang arak. Memang tak ada. Jadi kena carilah ya, rujukan-rujukan yang lain. Kita baca lagi. PAS tidak boleh keluar dari kerajaan sama sekali. Itu kita fahamlah sebab apa tak boleh keluar. Ya? Dah dapat menteri, dah dapat dedak, dah dapat jawatan-jawatan. Memang tak boleh keluar lah. Ya? Pasal Iblis ni tahu. Ya? Orang yang ada ilmu agama ni, bukan mudah Iblis nak sayangkan. Bukan mudah Iblis nak asut. Kalau Iblis berbisik kat telinga seorang imam, suruh dia keluar daripada Islam, takkan keluar. Ya? Suruh seorang imam ni main judi, dia takkan main judi. Cara dia macam mana? Ya, berdepan dengan orang berilmu macam ni, orang yang tebal serban lilit dia, cara Iblis menghasut lain, ya, dengan perempuan, ya. Contohnya peristiwa tunjuk kemaluan di Messenger, itu cara Iblis, ya. Satu lagi perbualan WhatsApp, ya, sampai kejar dengan Belfire, itu cara Iblis, ya. Jadi dia ada cara nak depan dengan orang alim ni, cara godaan dia lain. Kalau dengan anak muda yang muda ni boleh bisik kat telinga sikit, okey minum arak. Bisik kat telinga sikit, dia isap ganja. Tapi dengan orang yang lebay-lebay macam Motasnet ni, godaan dia lain, cubaan dia lain, ya. Jadi di antaranya adalah dengan dugaan dan juga cubaan jawatan kedudukan itu, ya. Dapat menteri, dapat jawatan timbalan menteri, ya. Dapat jawatan JLC dan sebagainya. Maka tidaklah lagi berjuang kerana agama seperti mana yang dilaung-laungkan kepada Walaon. Sebab tu saya tak pelik bila Motasnet kata sini PAS tidak boleh keluar dari kerajaan sama sekali. Kita faham dan kita percaya memang PAS takkan keluar, ya? Selagi ada jawatan tu dia takkan keluar, ya? Okey, sambung lagi. Jika PAS keluar kerajaan akan tumbang. Kalau PAS keluar kerajaan akan tumbang. Bukan PAS saja, kalau GPS keluar pun kerajaan akan tumbang. Jangan ingat PAS tu hebat sangat. Dia keluar kerajaan tumbang. Tak. Kamu tak keluar, GPS 18 orang keluar, tumbang juga. Dulu pun kerajaan Muhyiddin, kamu jilat kerajaan Muhyiddin tu, kamu kata kami sanggup susah dan senang bersama Muhyiddin Yassin. Punya pertahan Muhyiddin Yassin. Siapa yang jatuh kerajaan Muhyiddin? UMNO. 14-15 orang UMNO. Bukan PAS pun. Dia keluar jatuh. Jadi PAS bukan hebat. Ya, PAS tak hebat. Sama seperti parti-parti yang lain. Ya? Bukan PAS saja yang pegang kunci kerajaan itu. Masih ada lagi parti-parti lain yang memegang kunci kerajaan yang rapuh ini. Ya, dia sesama pengkhianat ni, salah satu kumpulan yang khianat, maka jatuh dalam pengkhianat ni. Ya, sebab tu jangan campur dengan pengkhianat. Bila campur dengan kumpulan pengkhianat, kamu tidak akan selamat.
Sebab mereka ini mahir dalam segi ilmu pengkhianatan. Kamu pun mahir dari segi ilmu pengkhianatan. Jadi siapa yang cekap, dia dapatlah. Kan? Macam di Melaka juga. Dia rampas kerajaan adli di Melaka oleh pengkhianat. Kemudian dirinya kerajaan Melayu. Terdiri daripada Ketua Menteri Melayu. Esko-esko dia semua Melayu. Kononnya dia dapatlah kerajaan pimpinan Ketuanan Melayu di Melaka. Patutnya tidak ada masalah lah kan. Itulah alasan dia nak jatuhkan kerajaan PH dulu. Tapi dah wujud kerajaan Melayu di Melaka, kenapa jatuh? Sebab Melayu sama Melayu, Islam sama Islam ini berebut kontrak, berebut projek pasir. Ya, mereka nak dapat makan projek, rakyat Melaka dibagi makan pasir. Ini yang berlaku, berebut-rebut, maka jatuh menjatuh. Masing-masing dah ada ilmu pengkhianatan, apa masalah? Penembak babi itu lagi pakar dalam ilmu pengkhianatan. Ya, dia ada pengalaman. Sebab itu saya katakan, kalau berkawan dengan pengkhianatan ini, berhati-hatilah. Ya, sebab masing-masing ada kepakaran untuk melakukan khianat. Ya, jadi siapa cekap, dia dapat. Okey? Kalau nak susah berjuang, duduk bersama Pakatan Harapan. Akan rasalah susahnya berjuang. Sebab kita tidak termakan dengan tawaran jawatan dan kedudukan. Kita pegang kepada prinsip. Ya, walaupun tawaran ada depan mata, tetapi kalau tawaran itu melibatkan prinsip, kita sanggup tidak menerima jawatan itu. Ini Pakatan Harapan, kena susah sikit lah. Saya silap masuk lokap. Tapi kalau nak mudah, jadilah macam parti PAS. Ya? Siapa saja jadi Perdana Menteri, kita sokong. Masa Pakatan Harapan dulu, Mahathir jadi Perdana Menteri. Kami akan sokong Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri sehingga PRU yang ke-15. Ini pimpin PAS cakap. Ya, dalam Parlimen. Boleh semak balik. Kita akan sokong Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sehingga PRU 15. Bila Mahathir jatuh, kami akan sokong Muhyiddin Yassin. Kami akan susah dan senang bersama Muhyiddin Yassin. Lebay. Jatuh je Muhyiddin, kami menyokong kepimpinan Ismail Sabri. Kan mudah. Berjuang macam tu mudah. Kan? Sebab pelacur-pelacur politik ini, dia tidak memilih. Ya? Pelacur-pelacur politik ini, dia tidak memilih pelanggan. Ya, kamu bagi aku duit, tak kira lah. Ya, berapa banyak kamu nak bagi, kita layan lah. Itu dia panggil pelacur-pelacur politik. Ya? Jadi, Alhamdulillah, PS bukan tergolong daripada pelacur-pelacur politik seperti Parti Mu'tasim. Kemudian kita baca lagi. Ya. Jika PAS keluar kerajaan akan tumbang. Betul? Kalau PAS tak keluar pun, kalau pihak lain yang keluar, ya, tumbang juga. Ya. Harap Mu'tasim faham lah tu. Itulah kehendak PS dan para pendesak itu. Dia kata kehendak kita. Kerajaan tumbang tu bukan kehendak kita. Itu kewajipan bagi kita. Ya? Kalau kita tak dapat tumbangkan dengan cara yang ada sekarang yang pernah kita buat, kita akan tumbangkan juga dalam pilihan raya. Sebab wajib bagi PH melawan kerajaan zalim, kerajaan mungkar, kerajaan yang korup. Itu kewajipan bagi PH. Ya? Kalau PAS pun jadi kerajaan pusat, ya? Kalau PAS, na'uzubillah lah, kalau PAS jadi kerajaan pusat, PAS yang banyak menjual agama ini pun kewajipan bagi PH untuk menumbangkan kerajaan seperti ini. Ya, jadi bukan, itu memang misi dalam Pakatan Harapan. Ya, Mu'tasim sebut itulah kehendak PH dan para pendesak katanya. Semua orang Melayu Muslim kena ingat. Itu dia fatwa dia. Boleh dikata fatwa lah. Sebab dia ni orang lebay. Jadi apa yang keluar daripada mulut orang lebay ni, kebiasaannya yang bodoh-bodoh ni akan mudah percaya. Ya, sebab dia berserban kan, serban tebal, berjubah, berjanggut sikit, kemudian tak selalu baca ayat Quran, hadis, jadi orang mudah percaya. Jadi bila disebut macam tu, semua orang Melayu Muslim kena ingat, DAP lebih haram dari Arak. Itu penutup kalimah dia lah. Ya? Itu yang kita katakan bahawa dalam status dia ini, panjang lebar dia sebut para pertama itu, yang dia nak tunjulkan kepada kita adalah para yang terakhir. Ya? Nak ingatkan kepada orang-orang Melayu Islam yang bodoh ini, ya, supaya kena pegang pada pegangan dia, ya, pada mazhab Mu'tasim, bahawa DAP lebih haram daripada Arak. Itu yang kita nak katakan. Ya. Kita ulas kat situ dulu. Ya. Satu status kita dah ulas. Betul ke DAP lebih haram daripada Arak? Betul atau tidak? Ya. Kalau kita nak buat tajuk DAP lebih haram daripada Arak, bolehlah buat tajuk. Ya.
Kalau nak berdebat, kita bersedialah bila masa berdebat. Ya? Dekat rumah dia pun boleh. Dekat halaman rumah dia pun boleh. Dekat markas PAS pun boleh. Ya, letak tajuk, DAP lebih haram daripada arak, tajuk dia. Ya, kata ada orang lain yang tak ada masa, saya tak ada kerja, saya banyak masa terluang, saya sanggup menerima cabaran debat daripada Motasnek atas tajuk ini. Ya, saya takkan bawa kitab. Kamu bawalah kitab 1 lori ke 2 lori gunung, kamu tafsirlah ayat kamu tu. DAP lebih haram daripada arak. Tafsirlah. Ya, ikutlah otak kamu. Saya bersedia untuk depan dengan Motasnek. Jadi kalau ada wall-on dalam ni, tolong sampaikan pesanan saya kepada Motasnek bahawa saya bersedia untuk berdepan dengan Motasnek atas tajuk ini. Ya.